Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak taruh ingatan. Ingat sampai ke bila-bila lah. Taruh ingatan ni makna sipai ingat. Sipai wi ingat. Jangan duk nanti kena belak kitab pula apa ni. Nah, itu makna taruh ingatan. Sipai wi ingat. Ingat sampai bila-bila lah. Ingat tentang apa? Tentang kejadian, yakni asal usul muasal. Itu kejadian mana asal usul muasal dan zahir yakni gerakan dakwah. Zahir yakni gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ingat tu secara ringkas. Ia tak menyata dengan secara panjang lebar lah, dengan secara ringkas. Tapi reka-reka pun panjang juga ni. Nah, 2 3 lah. Cara Muhammad bin Wahhab saja ni 3 lah. Tidak ada reka mana jugalah. Panjang jugalah. Baik, dia kata adalah Muhammad bin Abdul Wahhab itu ialah dikenalkan asal keluarga mazhab, asal keluar. Bukan asal keluarga tu dah ni. Asal keluar. Adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ialah dikatakan asal keluar mazhab Wahabiyah. Jadi mazhab Wahabiyah ni pendirinya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia ni kalau kita nak kata mazhab pun susah juga. Kerana apa? Kerana dia ni bukan daripada mazhab fiqh. Hak semoleknya kita kata firqah lah. Firqah Wahabiyah. Jadi fuak-fuak Wahabiyah ni dia nafi. Dia kata, bukan fuak Wahabiyah ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Fuak Wahabiyah ni kena kepada Abdul Wahhab bin Rustum. Ada pun Abdul Wahhab bin Rustum, itu dipanggil kelompoknya dengan Wahbiyah. Wahbiyah bisukunil ha. Wahbiyah. Ada pun Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabiyah. Beza tu. Yang duk tipu orang kampung boleh lah. Jadi mazhab Wahabiyah ni memang betul-betul wujud lah. Firqah Wahabiyah ni betul-betul wujud. Bukan momokkan daripada pengganah, daripada mereka, bukan. Memang betul-betul ada fuak ni. Fuak Wahabiyah ni memang betul-betul ada. Cuma oleh kerana payah nak detect tu, kerana dia ni orang panggil tidak melazimi mazhab. Maksud apa tidak melazimi mazhab? Contoh kita kata di Malaysia ni kita amal mazhab Syafi'i. Maka dia buat mari mazhab Hanafi. Gitu. Saja dia nak pecah belah. Nak jadi balah orang kampung. Tu. Kalau di India, mazhab Hanafi. Dia pakai mazhab Syafi'i. Gitu. Tiba-tiba dia kunut. Tu lagu tu ni. Tiba-tiba di India dia kunut. Wak balah dengan orang kampung di India pula. Ya style gitu. Jadi fuak-fuak ni fuak Allah mazhabiyah dia panggil. Fuak yang tak ada mazhab. Atau capo-capo mazhab.
Dan sering mendakwa kata mereka Quran hadis. Mazhab mereka Quran hadis. Seolah-olahnya a'immah mazahibil arba'ah tidak rajak pada Quran hadis. Ni fuak ni mazhab Wahabiyah. Fuak mazhab Wahabiyah ni sifat bagi fuak mazhab Wahabiyah yang melawani akan ijma' ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu memang melawani dengan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah fuak Wahabiyah ni. Kalau kita kata mazhab Hanafi sungguh, mazhab Hambali sungguh, mazhab Maliki sungguh, tak ada duk berkelahi dengan mazhab Syafi'i. Tu dalilnya kalau fuak mungkin ngaji Mesir di Masjid Azhar tu Pak mazhab ngajar. Tak ada berkelahi. Tak ada berkelahi. Kita orang mazhab Syafi'i tak gerak jari gini pun, tak ada orang sudah mayak entah bid'ah ni. Tak ada gerak ni. Dan kalau kita tengok orang duk gerak atas mazhab Maliki tu, tak ada perkelahian apa. Itu orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Sepakat untuk berbeza pendapat. Gitu. Tapi fa'iyah tak. Fa'iyah ni hak dia je betul. Hak lain salah. Gitu. Hak dia tarjih, hak dia je betul. Contoh kalau Wahabi di Malaysia, tak kunut tu lah betul. Hak kunut salah. Kalau Wahabi di India, kunut tu lah betul. Hak tak kunut tu salah. Jadi gitu. Jadi kaedah buat dia ni khalif tu'rah. Nyalahi dengan orang ramai-ramai untuk dikenali. Itulah. Kalau sebab tu kita tu tak payahlah orang panggil nak share ke, nak like ke fuak-fuak Wahabiyah ni. Nak promote ke. Tak payah. Ni kita duk marah ke Wahabi, lepas tu kita duk share ke video Wahabi. Tak payahlah share video Wahabi tu. Biar ke dia sore. Kerana memang tujuan dia untuk sahur. Jadi kalau kita share video dia atik. Tu. Dia siapa target dia, siapa tujuan dia. Memang aku nak lagu tu, nak viral, nak sahur. Gitu. Ianya Muhammad bin Abdul Wahab tu daripada ini setengah dari puak Bani Tamim. Dia ni keturunan Bani Tamim lah. Bukan Tamim tu tanah Mim Melayu ke. Namun tanah Tamim makna Tamim makna tanah Mim Melayu gak mu. Bani Tamim tu orang Arab lah, orang Arab. Setengah daripada ini setengah ini Muhammad bin Abdul Wahab tu juga setengah daripada penuntut ilmu. Memang dia orang mengaji, bukan dia orang bodoh gitu dak. Dajar pun orang alim. Setengah daripada penuntut ilmu di Madinatil Munawwarah. Pergi mari antara Mekah dan Madinah. Duk pergi mari ngaji Mekah, ngaji Madinah. Maka mengambil ia Muhammad bin Abdul Wahab akan ilmu daripada ulama Madinah. Dan setengah daripada guru Muhammad bin Abdul Wahab tu ialah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ni yang bermazhab Syafi'i. Dan Syekh Muhammad Hayat Sindi yang bermazhab Hanafi. Dan adalah kedua syekh itu dan juga syekh-syekh yang lain lagi pun telah menukas, telah memberi mana telah menukah ni mana telah memberi pandangnya. Telah memberi pandangan. Mana telah menukas pandangan, mana telah memberi pandangan pada Muhammad bin Abdul Wahab itu akan zalim dan sesat. Ulama-ulama tutup guru dia sendiri kata dia ni sesat ni. Tu banyak orang panggil pemikiran dia tu syaz. Pelik pada orang. Tok guru kata dia berhappy lagu tu. Dan berkata mereka itu syekh-syekh. Yang ni siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Hayat Sindi ni. Lagi menyesaklah oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Lagi dia akan menyesak orang ramai. Dan menyesaklah oleh Allah Ta'ala dengan sebab Muhammad bin Abdul Wahab akan orang-orang yang telah menjauhlah oleh Allah daripada rahmat Allah. Tuk guru dia sendiri kata lagu tu. Maka jadilah akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab sebegitu sungguh. Lagu tu sungguh super dengan hak tuk guru dia duk ayat tu. Mana? Lagi akhir dia menyesatkan orang ramai dan Allah Ta'ala jadikan dia tu asbab bagi sesak orang ramai. Sudah. Lagu tu sungguh tidak silap oleh menukas mereka itu. Yang ini tidak silap oleh pandangan mereka itu
pandangan syekh-syekh, ulama-ulama di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Hayat Sindi. Tak salah dah pendapat mereka tu, betul sungguh. Jadi sungguh gapo hak mereka duk kata kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga melarat dah kepada setengah-setengah tempat daripada negeri-negeri Jawi kita. Bukan setakat di Saudi sajalah, melarat habis pah ke negeri-negeri Jawi ni. Semenanjung Malaysia, Indonesia, Fatani termasuk ya tik. Nah. Tu fok-fok Wahabiyah ni. Ya kelik daripada Mekah, boleh orang panggil Fahaman ni, buat kelik mengajar orang kampung. Nah, habis tersebar di negeri-negeri Jawi kita. Sehingga melarat dah kepada setengah-setengah tempat daripada negeri-negeri Jawi kita oleh bawakan cara dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang busuk, yang buruk itu. Yang buruk itu. Kau masih tu. Di sini, yang ni orang panggil apa? Melarat, orang panggil dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ke negeri-negeri ni. Di sini ni, berdoalah anak-anak. Mudah-mudahan Tuhan menghapuskan dengan segera dan pulang kepada keselamatan seperti dahulu kala dengan berkat Syekh Muhammad Daud Fatani dan segala syekh yang lain-lain lagi, insya-Allah. Ni doa Tok Diskar lah ni. Doa Tok Diskar bertawassul dengan Syekh Daud Fatani. Mudah-mudahan Wahabi itu terhapus. Tapi tak terhapus juga. Tu tak terhapus juga. Apa orang panggil tu tak makbul ke? Doa Syekh Tok Diskar ni. Maksud terhapus ini artinya ada orang yang melawani, yang menjawab, mengiktiraf. Sehingga orang panggil kebenaran itu nyata. Itu nak hilang ke orang panggil sesat 100% ni tak boleh lah, kerana Allah Ta'ala pun kehendak lagu tu. Ni Allah Ta'ala kehendak ya. Allah Ta'ala kehendak. Kita ngaji dah lah Usuluddin ya. Allah Ta'ala tiap-tiap benda hak dia suruh dia larang, tak semesti benda hak dia kehendak. Tu. Dan adalah bapak Muhammad bin Abdul Wahhab tu nama apa? Abdul Wahhab. Ialah Abdul Wahhab tu setengah daripada ulama yang soleh-soleh. Ayah dia juruhlah, orang baik. Maka ia pun menukas, yakni memberi pandangan pada anaknya, anak Abdul Wahhab iaitu Muhammad itu, sepertilah yang lain juga, yakni seperti ulama-ulama lain juga. Dan cerca ia Abdul Wahhab akan Muhammad bin Abdul Wahhab. Cerca-cerca tu maf'ul akan sebagai cerca yang banyak. Bukan cerca sikit-sikit dak lah, cerca banyak sungguh. Dan menakuti, mentahzir maknanya, mentahzir, menakuti akan manusia daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan begitu juga saudara Muhammad bin Abdul Wahhab. Lagu tu juga, apa lagu tu juga? Yang ni mencerca akan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai cerca yang banyak dan tahzir, menakutikan manusia daripada duk ikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa saudara Muhammad bin Abdul Wahhab ni? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Abang dia. Berhenti dah hujan tak? Boleh dah buka rasanya dah tu. Okey. Buka panas korong. Berhenti dah hujan dah. Tu berhenti dah tu. Tengok. Dan ingkar ia Sulaiman bin Abdul Wahhab akan barang yang menimbullah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ada. Apa barang yang ditimbul, yang ditimbul ni maknanya yang dibuat isu, kita kata. Dibuat isu. Benda tak ada isu pun dibuat isu. Saja je nak buat kacau dalam masyarakat orang Islam ketika tu, dalam umat orang Islam ketika tu. Bayan pada kata barang yang daripada beberapa bid'ah dan sesak dan aqaid yang salah. Bid'ah banyaklah Muhammad bin Wahhab ni buat bid'ah dan sesak. Ni sesaklah duk pelekeh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqaid yang salah. Memanglah tolak sifat 20, pegang dengan zahir-zahir ayat Quran. Tuhan tu ada kaki, ada tangan, ada muka, duk bersela di atas arah. Berat tu aqaid yang salah. Tu mana Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab tu ingkar di mana? Pada risalah yang dinamakan dia risalah Sawa'iqal Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyah. Tu
Sawa'iq ni maknanya sawa'iqal ilahiyah ni makna apa? Petir. Nah, petir yang menyambar. Nah, petir halilintar, boleh tak? Nah, petir halilintar. Kitab tu ada di bawah tu. Petir halilintar. Daripada Allah Ta'ala, daripada bahasa ketuhanan. Fi raddi 'alal wahabiyah, dalam nak menolakkan di atas fuq wahabiyah. Yang maklum itu sahulah kitab ni. Kalau pergi ngaji Mesir pun boleh jumpa banyak lah orang duk jual kitab ni. Nah, ni dikarang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab. Satu lagi Durrussaniyah fi raddi 'alal wahabiyah. Itu karangan mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah, iaitu Said Zaini Dahlan, Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Itu. Maka tidak berhenti juga Muhammad Wahab tak berhenti, tak cara orang ya. Mampu gilah biar dia sendiri kata kagana. Dan amat-amati oleh kebanyakan ulama, dan mengamat-amati oleh kebanyakan ulama daripada ahli mazhab yang empat bagi menolak atas jalanan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sebab tu banyak kitab-kitabnya karang rak Wahabiyah ni banyak. Duduk bawah saja tu boleh kalau hipun satu almari ulama tulis kitab tebal-tebal nak rak Wahabiyah. Boleh orang ni Wahabi tak ada. Tahu panggil Wahabi tu reka-reka saja, nak membenci kepada mereka yang nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Aduh. Jadi kerja ulama tu tulis kitab tebal-tebal rak tu kerja bodoh. Gitu. Tak ada kerja ulama jadi buat kerja bodoh. Kerana apa tu ulama tu amat-amati, maknanya cermat ulama tu memang orang panggil nak menolak di atas puak Muhammad bin Abdul Wahab ni. Kerana mengamalkan oleh ulama mazahibil arba'ah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zaharatil bid'ah wa sakatal 'alimu fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Artinya apabila timbul zahir atau nyata segala bid'ah lah tu melawani ahli sunnah wal jamaah, artinya ahlul bid'ah wad-dhalalah, dan diam oleh orang yang pandai. Tiba-tiba orang alisnya tak ada tulis kitab, tak ada ceramah rak. Tu ada kitab lagi ambil itu. Kitab apa saya share dalam Facebook tu. Kitab jidal, debat. Kitab debat. Mana saya embuh dalam Facebook. Dalam ni pun ada saya. Sekejap. Mana? Kitab apa nama tak ingat dah. Tu. Kitab fi bayani kaifiyatir raddi 'alal rawafid wa ahli zaighi. Kitab pada menyatakan kaifiyat, cara-cara menolak di atas puak-puak rafidah dan puak-puak sesat ahli zaighi. Li Syekhil Islam wa Mufti Syafi'iyah bi baladillahil haram almarhum Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dia sebut lah ni, kata ilmu bayan ni, ilmu apa? Ilmu bayan pula, ilmu rak, ilmu jidal dia panggil, ilmu mujadalah. Ilmu debat ni dia kata yang ambil daripada Syekh Utsman Ad-Dimyati. Syekh Utsman Ad-Dimyati ni talaqaha an syaikhihi Syekh Utsman Ad-Dimyati. Dia kata fakana Syekh rahimahullah, maka adalah Syekh Utsman Ad-Dimyati ni yahzarun nas, menakuti akan manusia, kasiran akan sebagai menakuti yang banyak, min mukhalatati ahli bid'ah, daripada bercampur dengan fuq-fuq ahli bid'ah. Tu wa yuqarriru li katsirin min at-talabatil ilmi, dan menghuraikan bagi kebanyakan daripada pelajar-pelajar ilmu akan sebagai huraian yang banyak, min dalaili, daripada segala dalil-dalil allati yastadillu biha, yang mengambil dalil lah dengan dia dalil-dalil tersebut ahlus sunnah. Wa yu'allimuhum, dan mengajar akan mereka itu kaifiyatul bahthi wal munazarah, kaifiyat cara-cara berbahas dan munazarah ma'a ahli bid'ah, dengan puak-puak ahli bid'ah bituruqil aqliyati wan naqliyah, dengan cara jalannya akal dan nakal Quran hadis. Fa fi muddati iqamatuhu bi Makkah, maka sepanjang masa dia duduk di Mekah,
Syekh Utsman Ad-Dimyati ni, maka na ahadun minal mubtadi'ati, tidak ada seorang pun daripada ahlul bid'ah yastati'u, yang mampu an yazhara nafsahu, bahawa menzahirkan akan dirinya, wala an yatakallama zahiran bi syai'in, dan tidak ada seorang pun mampu bercakap, menzahirkan percakapan dengan sesuatu apapun, mimma yudmiruhu, daripada barang yang menyembunyilah akan dia barang fi nafsihi, di dalam dirinya, khaufan, kerana takut, minasyaikhi, daripada syekh rahimahullah. Zaman Syekh Utsman Ad-Dimyati duduk Mekah ni, tak ada saya buta fofok sesak berani nak kecek. Kenapa? Takut kau syekh. Tidak kena berdebat kalah. Wa kadzalika allazi yukhalifuna al-mazahibil arba'ah, dan begitu jugalah orang-orang yang menyalahi mereka itu mazahibal arba'ati, akan mazhab yang empat. Wa yad'una al-ijtihad, menyeru mereka itu akan ijtihad sendiri. Kanu yukhafuna minhu, adalah mereka itu takut mereka itu daripada syekh ghayatul khaufi, sehabis-habis takut. Wa kadzalika ta'ifatul wahabiyah, seperti demikian itu juga fuq wahabiyah. Fakana rahimahullah, maka adalah rahimahullah yakni syekh hujjatun ala jami'il mukhalifin, berhujjah di atas sekalian puak-puak yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada wahabi ni, dia kata dongeng jangan. Dia kata dongeng kata wahabi ni dongengnya. Dongeng abahmu dongeng ya. Memang ulama sebut jelas dalam kitab Arab banyak kitab Arab boleh dia dongeng. Dongeng yang amat cerita Doraemon kali. Tu diam oleh orang pandai. Tiba-tiba orang alim diam, tak usah bercakap, biarlah sesaklah, biar dengan sesak gila. Maka atasnya orang alim tadi, orang pandai tadi, laknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian. Boleh laknat Allah Taala. Jadi jaga-jaga. Tu fuak sesak cakap apa, kita duduk dia malah nak cakap, kita biar dia lah, biarnya sesak lagi. Tu hai laknat tu. Dan adalah beranak Muhammad bin Abdul Wahab itu sanah tahun 1111. 1111 Hijrah. Tahun 1000 lebih dah dia ni. Tiba-tiba salaf dia. Dan hidup ia Muhammad bin Abdul Wahab hingga sampai umur 92 tahun. Dan wafat Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1206 Hijrah. Dan tak kala ia Muhammad bin Abdul Wahab nak menzahirkan barang yang menghiaskan oleh syaitan. Apa barang yang dihiaskan oleh syaitan tu? Bayan daripada berbagai-bagai bid'ah dan sesat itu, berpindahlah ia Muhammad bin Abdul Wahab daripada Madinah, kemudian daripada melihat akan beberapa bid'ah yang dilakukan di Madinah itu. Tu dia tak sedar duduk di Madinah, panas. Bapa dia kata di Madinah ni banyak mungkar, bid'ah dalalah. Mana pada sengkau Muhammad bin Wahab lah. Bid'ah tu bukan bid'ah pun, sengkau dia. Dalam zon dia, waham dia tu, dia kata ni bid'ah ni, sesak ni. Mana misal bid'ah hak disengkau oleh Muhammad bin Wahab tu bid'ah dalalah. Seperti ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kubur sahabat-sahabat Nabi. Tu orang duk mari ziarah kubur Nabi. Sesak ni. Sembah kubur ni. Kubur riung ni. Tu dia duk gelar gitu lah. Sama telah yang ni lebih-lebih lagi pula lah dengan berhadap kepada kuburnya Nabi Muhammad SAW. Orang ziarah kubur itu yang menghadap ke kubur Nabi. Bila menghadap ke kubur Nabi artinya membelakangi kiblat. Memanglah. Ahli kubur ahli kubur tanah duduk netai ni kan menghadap kiblat. Jadi sebab tu kita sayugi bila ziarah ahli kubur, kita menghadap kepada ahli kubur, bukan membelakangi. Bukan orang panggil ni kiblat ni, ahli kubur paling kiblat, kita duduk belakang jubur ahli kubur. Gitu. Tak ada adab orang panggil kita ziarah kubur gitu. Adab ziarah kubur ni menghadap di hadapan hadapan orang sahib kubur tadi tu. Mayit tadi. Jadi bila kita menghadap ke sahib kubur, bermakna kita membelakangi kiblat. Dia kata berat ni. Tak ada adab dengan Tuhan. Tengok. Sama telah yang ini lebih-lebih lagi pula dengan berhadap kepada kuburnya Nabi Muhammad SAW. Tidak berhadap kiblat. Dia suruh menghadap kiblat. Fofok Wahabi ni menghadap kiblat lah. Jangan duk hadap ke orang tu. Dan juga dia Muhammad bin Wahab ni mendengar orang berkata ya Rasulullah. Sudahlah. Panah jumpa tahi je, panah lengah, tak boleh duduk Madinah ni, orang duduk pergi ya Rasulullah, assalamualaikum Mu'alaika ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, aghithna ya Rasul. Sudah.
maka kesemuanya syirik di sisi Muhammad Abdul Wahab. Syirik. Syirik belaka dia. Macam Fuad ni lah, nasionalisme, syirik. Ni syirik juga kat sini. Syirik ke apa? Syirik ke apa? Nasionalisme ni syirik ke apa? Nasionalisme ni ibaratun anil mahabbatil watani wal qaumi. Ibarat satu panggilan terhadap ajaran cinta kepada tanah air dan bangsa. Tiba-tibanya syirik, nasionalisme syirik. Apa? Orang saya ke bangsa dengan tanah air ni syirik. Syirik apa tu? Kalau syirik khafi apa mana? Hilang pahala. Nah, orang saya ke tanah air, orang saya kepada bangsa, kurang pahala dia ataupun hilang pahala dia. Sama dengan riak ujuk sum'ah gitu. Kalau syirik khafi. Kalau syirik jali, syirik akbar. Mana orang saya ke negara, saya kepada tanah air, saya ke bangsa ni serupa dengan orang menyemutu ke Allah, menyembah selain daripada Allah, mengiktikadkan selain daripada Allah memberi berkah gitu. Orang kecek gitu. Sebab tu aku bedah dalam Facebook kat tu. Tu kita tengok video aku di Facebook tu. Bedah pula tu dia bedah tak kira. Dan dia kata bedah cabut rupuk saja. Cabut rupuk balah. Ni bab akidah ni. Nak kata apa? Tu berahi syirik. Syirik ya tidak syirik menata. Ni for Muhammad Wahab. Ya Rasulullah syirik. Maka kesemuanya itu syirik di sisi Muhammad Abdul Wahab. Ia Muhammad Abdul Wahab pun bila gitu berhadaplah kepada beberapa negeri Ainiyah, Basrah dan Iraq. Dia pun lari pergi ke Basrah, pergi ke Iraq. Maka tak duduk dah di Madinah. Kenapa? Syirik. Allah sakit kepala syirik banyak sangat ni. Maka kesemua orang negeri-negeri itu, negeri mana? Basrah, Iraq ni, menolak akan petua Muhammad Abdul Wahab. Dia pergi sana kena tolak raya tak? Maka akhirnya Muhammad Abdul Wahab masuk Muhammad Abdul Wahab ke negeri Syarqi, negeri timur. Dah. Maka mengikut akan Muhammad Abdul Wahab dan menolong akan Muhammad Abdul Wahab oleh raja negeri baca mana tu? Dir'iyah. Negeri Dir'iyah. Siapa dia? Muhammad bin Sa'ud, bukan Mas'ud tu dah. Dia tulis Mas'ud Sa'ud. Muhammad Sa'ud. Muhammad bin Sa'ud. Muhammad Sa'ud Muhammad Sa'ud, raja kerajaan Saudi itulah. Saudi tu. Muhammad bin Sa'ud. Kerana apa? Kerana raja itu tujuannya nak memajukan negeri raja Muhammad bin Sa'ud tu. Dan payah guru-guru, payah nak cari tutup gurunya. Maka pihak Muhammad bin Abdul Wahab pun sangat-sangat mujulah ia Muhammad Abdul Wahab. Kenapa? Kerana sebelum daripada siapa ni negeri Syarqi tadi, di kerajaan Dir'iyah Muhammad bin Sa'ud, masuk negeri itu, negeri ini pun ditolak akan dia Muhammad Wahab dengan sehampir-hampir nak kena bunuh. Hampir-hampir nak kena bunuh. Ya, kalau nak tahu apa Muhammad Abdul Wahab punya taktik dakwah ni, baca buku orientalis, Templar ke apa, nama tak ingat dah. Ada filem orang Arab buat tu, filem dia tu tak ingat nama apa. Apa nama tu, dia tu pakar macam Arab, boleh cakap Arab. Dia Sai Muhammad Wahab ni. Dia genyeh. Dia orang panggil apa? Wayang di belakang ajaran Muhammad Wahab. Tu. Apa nama Apa nama orang putih tu tak ingat, orientalis. Ada orang panggil, filem dia ada dalam YouTube tapi tak lengkap. Filem tu. Dia buat buku catatan kehidupan dia bersama Muhammad Abdul Wahab. Boleh baca lah itu. Asal ada dah terjemah Melayu tapi buku tu bahasa orang putih lah. Maka tak kala berhimpun dan sepakat Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa'ud itu, kuatlah peraturannya, kuatlah putarannya. Putaran ni mana? Keliling. Hijau dakwah dia, gemari dia kuat. Maka bersatulah agama Wahabi dengan kekuasaan Saudi itu. Satu. Ibarat orang panggil apa? Isi dan kulit. Saudi ialah Wahabi, Wahabi ialah Saudi. Gitu.
Tak ada ni. Siapa tak tu. Tapi lah ni alah ke Syekh apa, alah ke Raja Salman ni, dia nak jadi kurang dah sikit. Jalah ke liberal dah sikit. Nah, ulama-ulama Wahabi pun banyak kena itu. Dah Muhammad bin Salman ke apa raja lah ni hak muda. Putera raja hak lah ni. Salman tu lah. Dia makluk dah boleh dah gitu jadi. Tapi pak maksiat pun jadi boleh juga disko apa dah pening. Jadi liberal, bukan jadi ahli sunnah tak, jadi liberal. Dia Wahabi marah. Wahabi ni kuat lah orang panggil Islam. Maka bersatulah agama Wahabi. Lawrence. Betul Muhammad Azri ada komen. Lawrence. Betul. Dan dia LAWRENCE. Tu kita cari dalam YouTube. Boleh tengok. Ni hak bersahabat rapat dengan Muhammad Abdul Wahab ni. Dia tulis habis. Muhammad Abdul Wahab ni buat gapo, siapa masuk dalam bilik hotel Rio dah tu ni. Nikah mutaah gano-gano. Adalah ke cerita adalah ke. Pemikiran dia. Adalah ke tu. Dia cerita tu orang panggil taktik dia nak menghancurkan kekuatan orang Islam. Ketika tu. Bersatu, bila bersatu agama Wahabi dengan kekuasaan Saudi itu, maka berjalan ia Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad Saud tu memajukan jalanan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nanti akan cerita ke. Ibnu Taimiyah ni memang ulama sungguh lah. Dan lebih-lebih lagi tambahkan mana Ibnu Taimiyah 5 patah je kita tambah lagi sampai 20 patah perkataan. Contoh dia tambah lagi di atas pendapat Ibnu Taimiyah tu. Seperti disebutkan di dalam risalah saudara Muhammad bin Wahab, Sawa'iqul Ilahiyah, dengan panjang lebar. Lihatlah di sana di dalam risalah Sawa'iqul Ilahiyah. Kita tengok sini. Tengok mana ustaz? Pinjam lah kalau rajin kat bawah tu ada. Fokmung malah. Dan adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu awal orang yang mengkafirkan umat Islam dari tahun 600 tahun. Tu daripada dia kata daripada umat Islam ni daripada tahun 900 tu kurung ke tu sampai kemari ke dia ni start mula Wahabi kafir habis. Syirik duk sembah kubur riung ke apa semua. Tapi memang kita boleh percaya siapa kalau ni pun orang Wahabi tu memang gitulah. Siapa lah ni pun orang Wahabi tu memang gitu. Ada di Facebook saya tu. Saya Wahabi, nama Ustaz Khairul Ikhwan Al-Mukri. Orang panggil Ustaz budak gemuk. Memang dahsyat lah kalau saya duk baca status dia. Kata benda gini dia kata syirik boleh. Tawassul syirik. Syirik musyrikun. Berat Syirik tu. Tapi saya frank dalam Facebook, frank. Dia aja like ke post saya ni. Saya tu jaga benar lah like post dia nya. Tapi pemikiran dia tu bahaya syirik. Cuma dia tak ada kuasa lah. Cuba bayangkan kalau orang panggil dia ada kuasa lagu mana. Supaya syirik ya bom situ bom habis. Kubur Tok Kenali tengok di Kelantan gitu kan. Kubur siapa? Tuan Tabar tak? Yang putus ke dia gitu kan. Siapa ke kita tulis. NU online pun waktu baik juga berita daripada Naam mengutuk sekerah-kerahnya perbuatan menghancurkan kubur Tuan Tabar ke mana kacau kubur tu di Kelantan tu. Sebab apa? Sebab dia kata orang duk mari sembah kubur. Orang pondok-pondok kita lah duk mari zikra baca yasin tahlil gapo duk tawasul. Parah. Tu setara tak ada kuasa tu berani pergi perutuh kubur orang, pergi peracur kubur orang dah. Wakah kubur orang panggil macam kalau kita di Arab tu kan kubah lah. Kita sini tak buat kubah lah. Dan tu macam orang panggil wakah lah. Kubur duduk teduh lah tu. Hancur putus. Bakar pula tu. Dengan orang panggil apa? Papet nama tu tak? Papet tanda tu. Tulisan nama kubur tu nyerepih nyaperacur. Tengok. Tu tak ada kuasa. Kalau ada kuasa nya bunuh orang duk ziarah tu. Syirik musyrikun halal darah. Ni perangai Wahabi ni sungguh. Kalau dia kata ni fitnah kepada Muhammad Abdul Wahab, apa bawa kelemo tu sama dengan ni. Sama dengan ni. Tu kafir habis umat Islam start daripada kurung kenes apa ke dia.
Dia baru mari nak masuk email baru ni. Ni. Maka menurut akan dia akan Muhammad Abdul Wahab oleh manusia-manusia yang banyak. Yang banyak yang bodoh lah. Manusia banyak ni makna manusia ramai-ramai hak bodoh-bodoh. Hak tak tahu gapo. Nah, orang awal hak bodoh-bodoh. Dan pernama ia Muhammad Abdul Wahab akan puak-puak luar yang menurut akan dia akan Muhammad Abdul Wahab itu muhajirina. Orang hak mari daripada luar ikut dia ni muhajirin. Dan anak-anak negerinya ansar. Nah, ada ansar ke apa je? Ada muhajirin ansar. Macam nabi lah. Seolah-olah ni dia ni tu. Nah, tapi bukan dia nak ngaku yang nabi dah. Seolah-olah dia lah hak bawa Islam pula ni. Setelah mana umat ni duduk dalam syirik dah. Teruk. Sebab tu kubur-kubur sahabat. Dulu kubur-kubur Abu Bakar, kubur-kubur apa? Sahabat-sahabat di Mekah ke di Madinah baik. Semua ada kubah-kubah lah ke tu. Ada kubah. Kubur Sayyidatuna Khadijah ada kubah, ada gambar-gambar lama lu tengok kan. Yang putus. Makluk tak boleh bid'ah. Tapi hak peliknya sambut teh hari Muhammad Al-Wahab lahir ada. Kelahiran Muhammad Al-Wahab boleh pula. Nah, bagai-bagai Muhammad Al-Wahab gapo je cicing tangan Syekh Wahabi disimpan dalam muzium. Khamak lah hari dia. Tu jadi pelik kita tu. Kalau sahabat Nabi tak boleh. Kalau tok guru dia Wahabi boleh pula. Jadi pelik kita. Tak boleh nak terima apa lah tak. Dan yang zahir, yang nyata daripada kelakuan Muhammad bin Abdul Wahab itu bahawasanya mendakwa ia Muhammad Abdul Wahab akan jadi Nabi. Melainkan bahawasanya tidak kuasa ia Muhammad Abdul Wahab atas menzahirkan diri dia jadi Nabi, mensorehkan, menyata, menjelaskan dengan demikian itu dakwa jadi Nabi. Zahirnya perangai dan yang zahir daripada kelakuan. Tengok ke perangai Muhammad Al-Wahab ni, tingkah laku orang panggil lisanul hal absahu min lisanil maqal. Tengok ke perangai Muhammad Al-Wahab ni, nampak macam nak jadi Nabi ni. Nah, ia seorang ahli tauhid, ia seorang suci, bersih, muwahhidun. Orang lain musyrik, syirik, semua kafir, semua syirik, halal darah, kena ikut dia. Hak ikut dia dalam negeri Ansar, hak mari-mari daripada negeri luar Muhajirin. Nampak kelakuan macam nak jadi Nabi tu. Tapi tak mampu, tak kuasa nak menzahir mana menzahirkan, mensoreh mana menjelah dengan secara terang-terangnya. Demikian itu dakwa jadi Nabi. Dan berkata ia Muhammad Al-Wahab bagi pengikut-pengikutnya, sungguhnya aku ini mendatangkan kamu dengan agama yang baru. Maknanya apa? Aku pentajdid ya. Akulah hak mari mentajdid ke agama Nabi Muhammad ni. Ulama-ulama dulu karut duduk dalam keadaan syirik belaka. Dan mencerucak ia Muhammad Al-Wahab pada mazhab imam-imam. Apa duk ikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i ni? Sebab tu dulu di Kaabah tu ada musalla 4 mazhab tu. Cuba cari gambar lama, berlambak lah internet. Ada musalla Syafi'i, ada musalla Maliki, Hambali, Hanafi. Tu. Boleh kau Muhammad Al-Wahab habis ya perutuh. Tak ada habis dah. Satu belaka. Mana? Wahabi. Tak ada mazhab-mazhab dah. Karut belaka mazhab-mazhab ni. Dan pada segala perkataan ulama, cerita tak? Dan tidak menerima ia Muhammad bin Abdul Wahab daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Al-Quran. Quran hadis yang gitu. Itu pun Quran dan ditakwil ia Muhammad Abdul Wahab akan Quran atas sekira-kira kehendaknya. Pada pendapat saya baca ayat Quran gereng. Mengikut pendapat saya, mengikut kajian saya, pada pandangan saya, ada main gitu. Padahal terima itu Al-Quran pada zahir saja. Padahal dia tu orang panggil pegang Quran dengan secara zahir. Tamassuku bizawahiril kitab. Supaya tidak mengetahui manusia akan hakikat pekerjaan Muhammad Al-Wahab. Dengan dalil dia sendiri dan pengikut-pengikutnya, takwil mereka itu Wahabi ni akan Quran atas sekira-kira bertentang dengan muafakat. Itu mana bertentang? Muafakat nafsu mereka itu. Kalau kena ke nafsu dia ya. Ni ayat ni kena ni dengan nafsu kita ni. Ayat ni kena ni nafsu kita. Ambil ayat Quran, syarah, tafsir mengikut pandangan akal yang mana muafakat dengan nafsu-nafsu mereka.
Tidaklah dengan sekira-kira barang mentafsir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dan salaf yang soleh-soleh dan imam-imam mujtahidin. Tidak. Tak ada dah ambil tu. Qala al-imam, qala syekh, qala al-imam tu imam ni. Tak ada. Tak ada dah ambil tafsir-tafsir Quran yang muktabar, tak ada. Tu tafsir sendirilah. Dan tidak mengambil ia Muhammad Abdul Wahab akan ijma' dan qiyas yang sahih. Tak ada. Tak pakai ijma' dia. Dia mustahil kan? Dan mendakwa dirinya Muhammad Abdul Wahab menurut kepada mazhab Imam Ahmad Hanbal. Kepala ni pun memanglah kalau orang Wahabi kata kami mazhab Hanbali, ya dah, tapi Hanabilah Mujassimah. Bukan Hanbali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dak. Tapi ikut dakwa kata ikut mazhab Ahmad bin Hanbal tu, Imam Ahmad bin Hanbal dengan jalan bohong, nipu. Tu. Dan menutup. Itu tulis apa? Menetap tu. Dan menetapkan dirinya. Nampak menetap tu dah. Menutupkan dirinya buat apa? Menetap lah. Tu menetap lah. Maknanya dia dakwa kata ikut Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia duduk apa-apa diri dia, menetapkan diri dia mana? Pendapat dia. Ini pendapat saya. Mana pendapat imam-imam mazhab Hambali? Ada dia, pendapat dia. Gitu. Dan Imam Ahmad tidak berjalan seperti bawakan dia Muhammad Abdul Wahab itu. Imam Ahmad bin Hanbal berlepas diri daripada fuak ni. Dia je dakwa kata ikut mazhab Hambali, padahal dak, ikut pendapat sendiri. Dan beberapa ulama mazhab Hambali yang semasa sezaman dengan dia, dengan Muhammad Abdul Wahab itu, menolak dan mengarang akan kitab-kitab pada menolaknya Muhammad Abdul Wahab, sehingga saudara Muhammad Abdul Wahab sendiri pun tolak juga. Dan berpegang ia Muhammad Abdul Wahab pada mengkafirkan muslimin itu dengan beberapa ayat Quran yang turun, ayat Quran pada bicara musyrikin. Ayat tu atas orang musyrikin diguna untuk kafir orang Islam. Ni perangai Khawarij ni. Orang panggil Wahabi ni ada ciri-ciri Khawarij. Mana? Ayat Quran hak turun atas orang kafir digunakan untuk orang Islam, untuk kafir orang Islam. Ni perangai Khawarij. Tu tengok ada saya masuk dalam Facebook dulu. Maka tanggung ia Muhammad Abdul Wahab atas muslimin yang muwahhidin. Tu. Dan mengiring surat kepada anggota Wahabi yang jahil-jahil itu, suruh ijtihadkan Quran dengan sekira-kira faham jua. Mu faham guna, mu syarah gitu. Gitu. Dan suruh menghukum dengan yang nampak munasabah. Kok mana munasabah? Kok mana munasabah? Hukum lagu tu. Munasabah akal kok mana gitu lah. Tu lagu tu. Senang jadi mazhab Wahabi ni. Dan larang daripada mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama. Tak sudut akal lah kitab fiqh, kitab tuhfah ni hayah ke apa ni. Tapi sungguh weh. Fofok ni kalau di Mesir mula dia kata ngaji wak gapo gak usul fiqh, qawaid fiqh, ngaji wak gapo gak kitab-kitab Munil Muhtaq ke Nihayatul Muhtaq, Minhajut Talibin ke Fathul Wahab. Tak payah ngaji benda-benda gitu. Tu tak payah ngaji. Islam ni kita kena nak Islam, kena semangat Islam. Kena takbir tu. Ada tu ni. Ya betul. Tak hidup doli mana kita ulama. Batu kalau ada program-program ke apa kan dia tinggal. Dia tak ngaji. Dia marah pula kalau orang tak pergi program dia. Dia suruh program yang besar. Ni amal ijtimai dia panggil ni. Tu. Padahal program tak ada gapo kali pun. Usrah gitulah. Jak daripada sekolah apa ke habis universiti duk kaji tu apa erti saya menganut Islam. Tak tahu erti menganut Islam. Siapa kelah duk main tu. Letih pun ni nak alim bila kita ulama kita sering ngaji.
Nah, tu. Dulu tak ada lagi ruak Jawi tu. Yo musuh dengan Maltah. Nah, Maltah ni Majlis Ta'lim wal Tafaqquh Fiddin Al-Azhari di Mesir. Baba Mak Klubi lah pengasas dia. Lepas tu zaman saya tu saya tak ada dengan Baba Mak Klubi tu. Nah, zaman saya tu Baba ada Baba Nang, Baba Mang, Baba Rahim, Baba apa lagi Baba Li Kaduk. Baba Li Kaduk. Siapa lagi? Tu zaman-zaman saya tu. Maltah tu. Oh, Wak Baloh. Baba ni tak boleh masuk ni rumah Selangor. Rumah negeri. Rumah wilayah. Baba fikrah sekular dia kata. Baba tani jadi sekular. Fikrah UMNO, selagi UMNO. Bila masuk ke tani jadi orang UMNO pula bengong ke. Bapa sebab tak cara ke apa? Takbir 14 dah ni. Tak cara takbir 14 dah. Duduk cara kau ngaji tahu. Ngaji. Dah memang kita pergi Mesir nak ngaji. Tu istighal bi ghairi maksud, i'rad 'anil maksud. Bersibuk dengan benda hak bukan tujuan tu tandanya telah berpaling daripada asal tujuan. Pergi ngaji, pergi Mesir buat apa? Nak takbir 14 dah. Okey. Nak ngaji lah. Ndak dengan semangat Islam tiba-tiba jadi pelik gitu. Usrah sini. Usrah tak ada apa? Tak ada ngaji ke apa usrahnya? Apa dia nak ada usrah? Acaya Quran seperti apa pendapat awak? Pada pendapat saya ayat ni gini. Saya pendapat berbeza sikit dengan awak. Saya merasakan ayat ni. Ada macam tu? Gila oleh. Mampu itu. Tak ada apalah. Habis terik kalau hak level tinggi sikit dalam usrah-usrah ni guna kitab Al-Ma'alim fit Tariq karangan Syed Qutb. Hak tu Ma'alim fit Tariq tu memang lah. Semua negara ada di dunia sekarang ni kafir lah ke Tauruk. Tu semua negara nation state, negara kebangsaan kafir belaka. Berat tu. Tu je klik Malaysia tu. Jadi pelik tu. Dan mengiring surat kepada anggota-anggota. Habis dah situ dah. Dan suruh menghukum dengan nampak munasabah dan larang daripada mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama. Kerana apa? Kerana ada padanya pada kitab ulama tu yang sebenar dan yang karut. Kata dia lah pada sengko Muhammad bin Wahab. Dia kata sudah rojok lah kitab-kitab ulama ni. Kitab ulama ni ada betul ada salah. Bukan ada betul belaka. Senang-senangnya kita ikut kepala otak kita sendiri. Ikut perasaan kita. Quran hadis gitu ya. Dan adalah sahabat-sahabat dia ni sahabat-sahabat Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak berpegang mereka itu. Lari pas ke mana dah ni? Tak ada tu. Adalah sahabat dan adalah sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat Muhammad bin Abdul Wahab ni. Tidak berpegang mereka itu sahabat-sahabat Muhammad bin Abdul Wahab ni akan satu mazhab daripada beberapa mazhab pun. Tak ada pegang mazhab. Melainkan dengan jalan buat menutupkan diri juga. Menutup. Kalau gitu dan menutupkan diri. Dan tak itu wawul hal lah lihat atas ni. Padahal menutupkan dirinya bukan menetak dak, memang menutup. Dia dakwa kata ikut mazhab Ahmad bin Hanbal tu untuk tutup diri lah. Saya pun ahli sunnah juga, saya ikut mazhab Hanbali. Ada gitu. Tu menutup sungguh bukan menetak dak, menutupkan diri juga. Saya pun Syafi'i juga. Saya pun Hanbali juga. Saya pun Maliki. Ya dakwa ya. Bukan dia ikut sungguh pun mazhab. Dia kata kalau ikut mazhab Nabi mazhab ke apa? Tu ada Husaini Husaini gitu je ramah ya. Kalau ikut mazhab Nabi mazhab Syafi'i tak? Nabi ikut tak Imam Syafi'i? Tak. Untuk apa kita ikut Imam Syafi'i? Cerdik soalan tu. Bodoh pakai tak ada air tanya Nabi mazhab Syafi'i ke tak? Hak betulnya Imam Syafi'i tu ikut Nabi, bukan Nabi ikut Imam Syafi'i. Siapa beranak dulu, siapa wafat dulu, bengang ke ni. Imam Syafi'i tu ikut Nabi, kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Nabi lah tu. Dia tanya boleh. Nabi ngaji dah sifat 20. Nabi mazhab tak Syafi'i, Maliki, Hanbali Tak ada. Apa tu apa kita kena mazhab? Kita kena ikut Nabi. Jangan ikut Syafi'i, ikut tu. Ni perangai Fak Wahabi lah dah. Dan adalah ia Muhammad bin Wahab ni menegahkan orang-orang daripada berdoa kemudian daripada semayah. Tu. Pas semayah cabut lalu. Apa macam diperlih
Kena samai tu. Tu imam kalau buat wirid-wirid kau gapo lepas maya leh. Sengka ia Muhammad Wahab akan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah berdoa tu. Wirid lepas maya berdoa lepas maya tu bid'ah. Padahal kamu sedang menuntut akan pahala kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kamu tu duk cari pahala. Kita lepas maya duk wirid, duk berzikir tu kan apa? Nak lobo atas pahala lah. Nak cari pahala lebih. Kemudian bila anak perhati hal keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka tidaklah anak hairan kepada mengambil peduli oleh ulama ahli sunnah wal jamaah daripada 4 mazhab kepada masing-masing menolak akan bawakan Muhammad bin Wahab itu. Ulama ni mengarang kitab Rak Wahabiyah. Dok pun ceramah Rak Wahabiyah. Tu. Setengah ulama ahli sunnah mazhabil arba'ah ni menolak Muhammad bin Wahab bawakan dakwah Muhammad Wahab dengan cara mengarang kitab. Dan setengahnya dengan tanya betul-betul selalu. Tanya betul-betul ni berdebat dengan secara mubasyarah. Itu mana? Tanya betul-betul selalu maknanya berdebat dengan secara mubasyarah. Berdepan lalu dah. Pergi jumpa Wahabi berdebat lalu depan-depan. Itu. Dan setengahnya dengan jaga di dalam kitabnya, kitab ulama. Angka 1 ada tak situ? Kata Tok Diskam jaga di dalam kitab ni contohnya seperti jaga oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Kadiri. Orang Kediri. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan ni tak pernah ngaji di tanah Arab. Ngaji di Jawa saja. Tapi dia buat syarah sirah di dalam Sirajit Talibin, syarah bagi kitab Minhajul Abidin. Saya duk guna tu lah. 2 jilid. Minhajul Abidin ni ni je. Tapi Syekh Ihsan Dahlan ni, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Kadiri ni, dia karang jadi 2 jilid. Tebal. Jilid saya duk guna tu jilid 1 aku tu. Lepas dah ni, muka surat ni kita lepas dah ni. Dengan kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, wala taghtarra bisyubhatil lati tamassaka biha al-wahhabiyatu fi man'it tawassuli wa ziyarati fa innaha batilatun. Wala taghtarra tu bukan taftarra, itu tulis taghtarra. Huruf tertipu dah. Tertipu, jangan tertipu daya. Wala taghtarra bisyubhatil lati tamassaka biha al-wahhabiyatu fi mana'il tawassuli wa ziyarati fa innaha batilatun. Muka surat 468 juzuk pertama ada ni. Kita lepas dah ni. Lepas dah kita muka surat tu lepas dah. Artinya jangan tertipu oleh engkau dengan beberapa syubhat kesamaran. Kesamaran mana? Yang berpegang dengan kesamaran itu oleh puak Wahabi pada menegah tawassul dan ziarah kubur Nabi. Maka bahawasanya yakni segala syubhat itu batil yang karut marut Wahabi itu. Jadi contoh mana ulama-ulama ni walaupun tidak karang kitab sebutir Rak Wahabi, pasti ada juga dia peringatkan Wahabi itu, jaga-jaga dengan Wahabi, jangan tertipu daya dengan Wahabi dalam kitab-kitab penulisan mereka masing-masing. Tengok. Itu ulama. Habis itu maka ada satu laki-laki ketua bagi satu kabilah. Tanya ia akan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tanya Wahab. Satu hari ada orang, satu ketua kabilah, dia tanya Muhammad Abdul Wahab. Dia tanya mana? Apa engkau nak kata apabila satu laki-laki yang berjurus? Mu nak kata gapo? Ada satu orang lelaki juru. Khidir kita kata. Juru pada agama laki-laki tu. Dan engkau pun tahu pada berjuruhnya Khidir ni, ia laki-laki tu. Ia Khidir ni, ia laki-laki tu berkata, Khidir kata mana? Ada kaum, ada puak yang banyak menuju mereka itu puak kaum yang banyak nak khianat engkau. Khidir ayat ke saya kata, ustaz, ada nu orang ramai nak mai kata ustaz kat belakang bangunan. Dan sekarangnya di belakang bukit belakang bukit Nunu. Ada tu ramai tu, kat 1000 orang mari ustaz. Duduk di resto. Mai nak kata ustaz lah ke tu. Contoh. Khidir gitu. Maka engkau pun lepaslah 1000 orang berkuda. Saya pun suruh Yunuh ramai-ramai apa kaki. Hamdi dia ni. Dayak semua, Fawahing, semua.
Gofu ke apa dengan kuda. Nah, lepas kita tengok di resto ada kodok. 1,000 orang tu supaya khidr nak royak tadi. Kata nak kata saya ni. Lepas 1,000 orang berkuda pergi melihat dan tilik. Tu. Dan tilik puak itu di belakang bukit itu. Maka tidak mendapatkan seorang. Tiba-tibanya Hamdi, Yunus, gapo, Ghafur, Fawahin duk pergi ramai-ramai kuda kita tengok desta. Tak ada pun 1,000 orang tadi. Dan bekas pun daripada mereka itu. Nah, tidak mendapat satu bekas pun. Itu. Nah, maka tidak mendapatkan seorang dan bekas ini atas pada kata seorang. Dan tidak mendapat satu bekas pun daripada mereka itu ramai-ramai orang nak mayat ni. Bahkan tak pernah datang pada itu bumi bukit itu seseorang pun. Hamdi kata tak ada seekor habuk ustaz, ada stok tutup lagi. Nah tu. Maka adakah engkau nak percaya akan 1,000 yang engkau lepas pergi lihat itu? Mu nak percaya ke Hamdi, ke Yunus, ke Ghafur, ke Fawahin ramai-ramai lagi tadi ke? Ataupun nak percaya kepada seorang yang berjuru? Itu Khidir dia. Yang berjuru, yang mengkhabar akan dikau dahulu itu? Nak percaya ke Khidir seorang ke? Nak percaya ke ramai-ramai ni? Juru ni Khidir ni. Nah, kata ustaz, ada nak kacau ustaz tu ramai 1,000 orang duk tunggu di desta. Saya pun suruh semua budak pondok kita tengok belakang. Budak-budak kata, jangan kata 1,000. Desta betul-betul, tak ada saya habuk. Saya nak percaya apa? Nak percaya Khidir seorang ke nak percaya ramai-ramai? Maka jawabnya Muhammad bin Al-Wahhab itu, aku nak percaya kepada orang 1,000 yang aku lepas tu lah, dia kata. Saya nak percaya ramai-ramai ni lah. Apa nak percaya ke Khidir seorang ya? Dah ramai-ramai kita tengok dah 1,000 lah tu. Abang, apa sedap ni? Maka berkata satu laki-laki itu baginya, hei Muhammad bin Abdul Wahhab, sungguhnya kesemua muslimin daripada ulama yang hidup lagi dan juga ulama yang telah mati, mereka itu ulama. Di dalam kitab-kitab mereka itu ulama, bakit bohong mereka itu akan bawakan syirik atau lain-lainnya. Maka kami nak membenarkan mereka itu ulama-ulama hak hidup dengan hak mati dah beratus ribu orang ada ulama. Kami nak membenar mereka itu dan kami bakit bohong akan dikau pada bawakan engkau itu. Maknanya kami nak percaya ulama hak ramai-ramai mazhab pak ni bukan sikit ni. Ribu-ribu ulama. Kami nak percaya ke ribu-ribu ulama ke nak percaya ke musyawir? Tiba-tiba musyawir pelik pada ulama-ulama dulu. Nak percaya hak mana ni? Maka diamlah Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Senyap dek, tak boleh nak kecek apa. Ya juga dia ni. Tu cerita dia. Habis. Dan berkata satu betul. Dan berkata satu laki-laki yang lain pula, hei Muhammad bin Abdul Wahhab, wallahu a'lam. Ini ngaji Muhammad Wahhab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.